Okey. Ha. Selamat sejahtera kepada lecturer Titas. Hari ini saya serta Brian, Ricky dan Hanif akan membentang tentang tembok besar China atau lebih dikenali sebagai The Great Wall of China. Sekarang Brian akan menerangkan tentang sejarahnya. Okey, tembok besar China merupakan siri kubur China silam yang dibina di antara akhir abad ke-14 hingga permulaan abad ke-17 dan dibina sekitar 200 sebelum Masihi. Semasa dinasti Ming, tembok besar China berfungsi untuk melindungi utara China daripada serangan orang Turki dan Mongol. Ia didahului oleh beberapa tembok ditubuh sejak abad ke-3 sebelum Masihi terhadap pencuri yang ditentang dari tempat yang dikenali hari ini sebagai Manchuria dan Mongolia. Panjang tembok besar China ini adalah kira-kira 6,400 km daripada Teluk Bohai sehingga ke Shangguan di sebelah timur China yang menarik berhampiran dengan sepadan Manchuria dan China hingga Lop Nu di tentera wilayah Xinjiang. Pada tahun 2009, satu kajian arkeologi baru menggunakan teknologi maju melaporkan yang panjang keseluruhan tembok dengan segala cabangnya mencapai 8,851.8 km. Tembok pertahanan telah dibina di sepadan utara pada dinasti Qing dan telah dipelihara oleh dinasti-dinasti yang seterusnya. 5 pembinaan semula utama telah dicatatkan pada dinasti Qing, dinasti Han, dinasti Sui, zaman 5 dinasti dan 10 negara dari Maharaja Wongwu sehingga Maharaja Wangli pada dinasti Ming. Tembok besar pertama telah dibina pada pemerintahan Maharaja pertama dinasti Qing. Tembok besar telah dibina dengan tembok sedia ada yang dibina pada zaman negeri berperang. Tembok besar asal ini terletak lebih utara dari tembok besar yang masih wujud hari ini, pada hujung timurnya sampai di Korea hari ini. Tetapi, sebahagian tembok besar pertama ini sudah dimusnahkan. Kerajaan telah mengarahkan para petani untuk membina tembok dan ramai yang mati semasa membinanya. Oleh itu, ia juga boleh digelar kubur yang terpanjang di bumi. Seterusnya, Ricky akan terangkan tujuan pembinaan tembok besar China. Sekarang saya akan terangkan tujuan tembok besar China ini. Maharaja China Shi Huangdi memerintahkan pembinaan bangunan itu untuk mula melindungi wilayah yang didakwa. Fungsi ini juga dibantu oleh kelemahan dinding China. Walau bagaimanapun, dia tidak menghentikan perkanas sepenuhnya. Kumpulan kecil hanya mengatasi halangan ini. Malah, ia adalah halangan, bukan struktur ketenteraan. Para penjaga yang menjaga kubuk-kubuk itu tidak boleh melawat musuh. Tugas utama mereka adalah untuk memberi amaran kepada garisan terdekat tentang bahaya, seperti kebakaran lampu isyarat. Ini adalah salah satu destinasi tembok besar China. Selain itu, dia mempunyai banyak fungsi lain. Sebagai contoh, jalan sutera besar melintasi dinding 3 kali. Oleh itu, 3 kali pelancong pergi melalui kawasan kastam, bayar bayaran dan dicari penyeludupan. Dinding Wall of China membantu menggesak pergerakan dari kedua belah pihak. Kawalan migrasi juga dijalankan di sini. Di samping itu, dinding berfungsi sebagai fungsi pengaturan, mudah dan patas untuk sampai ke destinasi anda. Walaupun semasa hujan lebat, jalan tidak sampai ke jalan yang mempercepat pergerakan dengan ketara. Kesimpulannya, tembok besar China merupakan sebagai halangan yang mempunyai fungsi
migrasi dan fungsi pengangkutan. Seterusnya, Hanif akan terangkan cara pembinaan tempoh besar Cina ini. Hanif? Halo? Bagaimanakah tembok besar Cina dibina? Pembinaan tembok besar Cina dibina seawal abad ketiga sebelum Masihi. Semasa di Cina, Maharaja Qi Shi Huangdi ia berperang Amerika Tempoh. Pada masa itu, puak-puak nomad sering terbang ke negara ini, terutamanya orang Han yang menyerang. Jadi Cina memerlukan pertahanan yang kuat. Penyertaan dalam pembinaan struktur perlindungan yang besar ini diambil kira-kira 1/5 daripada jumlah penduduk, iaitu sekitar 1 juta orang. Pungukan ini adalah pada masa yang sama untuk menghadkan sepadan utara bakal penyelesaian Cina dan mewujudkan satu bentuk halangan mencampurkan orang-orang Cina dengan puak-puak tidak bertamadun. Adalah penting untuk mewujudkan sepadan negara yang jelas kerana pada masa itu Cina sebagai sebuah negara yang tunggal hanya dibentuk dan terdiri daripada pelbagai negeri yang ditawan. Sedikit kemudian, apabila dinasti Han berkuasa, tembok itu berkembang ke barat. Pada masa yang sama, banyak menara telah dibina yang sepatutnya melindungi kafilah perdagangan dari serangan oleh suku nomad. Walau bagaimanapun, Sekejap. Continue. sebahagian dinding dibina hanya semasa dinasti Ming, iaitu pada tahun 1368 sehingga 1644. Kemudian dalam pembinaannya digunakan bata dan blok. Maka bangunan menjadi lebih kuat dan lebih dapat diandalkan. Dalam tempoh ini, dinding menghubungkan Laut Kuning di timur dengan pos Yumenguang di barat. Seterusnya saya akan memberi peluang kepada Kirtik untuk memberi kesimpulan. Okey, kesimpulannya, China adalah sebuah negara yang mempunyai sejarah lama, kebudayaan cemerlang dan ia juga kaya dengan sumber pelancongan. Tembok besar China adalah salah satu sebab China dikunjungi oleh ramai pelancong. Tembok besar China ini juga digelar sebagai salah satu antara 7 keajaiban di dunia, iaitu 7 Wonders of the World. Selain itu, tembok besar ini memanjang beribu kilometer dengan jarak tinggi panjang tembok ini ialah merupakan seekor naga yang besar dan jika dilihat dari jarak dekat, tembok besar ini adalah penuh dengan daya tarik seninya tersendiri. Sebelum mengakhirkan pembentangan ini, kami mengharap tembok ini perlulah diberi tumpuan kerana ia adalah salah satu tanggungjawab setiap individu untuk memeliharanya. Terima kasih.